والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam, seterusnya Tuan Bilal, sah pimpinan dan jawatankuasa para jemaah muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan inayah Allah, pada malam ni kita masih diberi kesempatan sama-sama dapat mendirikan solat secara berjemaah. Kita juga diberi peluang sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kefahaman para jemaah sekalian, insya-Allah. Pada malam ni kita sambung yang seterusnya perbincangan pengajian kita, insya-Allah. Yang disebut ialah di antara tajuk pada malam ni bab mengenai yang disebut dengan istikharah. Wa raka'ata istikharatin wa ihramin wa tawafin wa wudu'in wa tata'adda raka'atat tahiyyati wa ma ba'daha bi raka'ataini fa aksara min fardin aw naflin akhar wa illam yanwiha ma'ahu aw yasqutu talabuha bizalik. Wa rak'ata, dan menjadi sunnah mendirikan solat istikharah. Menjadi sunnah mendirikan solat istikharah ataupun sunat mendirikan solat istikharah sebanyak 2 rakaat. Wa ihramin, begitu juga dengan sunat ihram. Begitu juga sunat wa tawafin, sesudah ataupun dikatakan apa dia tawaf, waktu menunaikan ibadah di Mekah, tawaf. Kemudian dia kata wa wudu'in, dan disunat juga sesudah berwudu solat 2 rakaat. Dimaksudnya di sini para jemaah sekalian, antara yang menjadi tuntutan di dalam ibadah sunat ataupun kita kata nawafil, mendirikan solat apabila ada sebarang keputusan ataupun mohon pertolongan Allah, maka dikatakan istikharah kita buat. Istikharah ni bukan sekadar nak pilih calon ataupun isteri. Faham maksud dia? Maka berkaitan dengan pilihan ataupun supaya keputusan kita buat tadi biar ada kebaikan, maka boleh buat solat sunat yang kita kata istikharah. Kebiasaan setengah orang buat istikharah ni bila nak menikah lah, nak pilih bakal isteri. Kalau lelaki, perempuan nak pilih bakal suami. Kalau pak mertua bakal nak pilih menantu, istikharah semualah tu.
Tapi kadang-kadang kita terlupa istikharah tu sebenarnya bukan hanya dikhususkan untuk pilih menantu saja. Apa-apa keputusan, maka kita disunatkan beristikharah. Sama ada nak buat benda tu yang berkaitan dengan benda-benda yang baik dah. Tak, benda-benda yang berkaitan dengan pahala, benda-benda yang berkaitan dengan kebajikan. Supaya Allah Ta'ala tunjukkan jalan kita yang paling terbaik. Tapi kalau benda-benda tu jelas dah haram, tak boleh istikharah, tuan-tuan. Contoh, hak ni pun haram, hak ni pun haram. Sama-sama haram. Sama-sama haram. Hak ni rasuah, hak ni rasuah. Cuma hak ni rasuah 100, hak ni rasuah 1000. Istikharah nak ambil rasuah 100 ke 1000, tak boleh. Kerana berkaitan dengan perkara yang haram. Mencuri ni ulama kata semua haram. Tak ada mencuri hak tak haram. Semua tak boleh mencuri. Jadi mencuri itu tak ada istilah mencuri. Kita buat istikharah nak curi, nak ambil RM100 ke, nak ambil RM1000, tak boleh juga. Ataupun nak mencuri rumah siapa dulu malam ni, masjid mana dulu malam ni, istikharah. Baik, perbuatan istikharah berkaitan dengan perkara mungkar ataupun perkara batil, maka solat tersebut dengan niat benda tersebut, maka solat dikatakan tidak diterima oleh Allah, bahkan diberi dosa kerana dia bermain-main dengan solat. Yang jenis solat macam tu tidak dikategorikan sebagai solat yang disebut sebagai solat yang disunnahkan oleh Nabi. Bahkan haram kita solat untuk buat satu benda yang buruk. Waktu jangan main-main, tuan-tuan. Ada setengah orang tu kan, nak buat tempat ni memang jelas dah, tempat memang untuk buat musiat, buat buka memang pusat judi, tikar nombor, tak, renovate kedai, saya buat jelas dah, tuan-tuan, nombor ramalan. Tak, sebelum buka kedai nombor ramalan, spot toto dan macam-macam mengenu macam apa benda lah. Jadi kalau nak ambil berkat, buatlah dia. Nak buka kedai ni hari apa Nak buka hari Jumaat ke hari Sabtu. Hak tu tak boleh. Kerana perbuatan itu yang diharamkan oleh Allah. Apabila diharamkan oleh Allah, jangan buat. Hak berkaitan diboleh tu benda yang diharuskan oleh syarak, dibolehkan oleh syarak, maka boleh kita buat. Jelas. Begitu juga di antaranya solat waktu nak mendirikan ataupun ihram. Memakai pakaian ihram sunat solat. Begitu juga dengan mendirikan ataupun melakukan ibadah tawaf ada solat. Solat sunat. Begitu juga yang dikatakan solat ba'dal wudu, selepas ambil wudu kita solat 2 rakaat. Maka di antara dia kata sunat mendirikan solat-solat tersebut sepaling kurang, sepaling minimum berapa, sepaling molek berapa, sepaling afdal ataupun menjadi tuntutan di situ ialah dengan 2 rakaat. 2 rakaat pun memadai dah, comel dah. Baik. Wa tata'adda raka'ata tahiyatan wa ma ba'daha, dan solat sunat tahiyah, istikharah, ihram dan sunat juga dalam keadaan wudu mengikut dengan keadaan sendiri. Maknanya apa dia? Tidak berkaitan dengan jemaah. Boleh buat seorang-seorang. Tak perlu nak tunggu solat ihram, tak perlu nak solat tawaf, tak perlu solat wudu, nak buat secara berjemaah. Tidak mengapa, bahkan dikatakan buat secara ditunaikan dengan sendiri. Tak bermaksud tak perlu nak tunggu jemaah lain datang. Jadi tak perlulah kita nak meluangkan masa, nak menunggu masa sampai nak tunggu orang ramai datang pakat nak buat solat tahiyat ataupun solat wudu. Tak perlu. Lepas je ambil wudu terus buat. Sama juga istikharah. Hak tu dalam qiyam mulai ada solat yang mana kita boleh buat secara persendirian. Antaranya solat istikharah, tuan-tuan berhajat sendiri tak? Hak tu buat sendiri.
Waktu biasa kalau pipi qiyamul lail jarang orang buat istikharah. Biasa orang buat tahajud, orang buat taubat, orang buat hajat. 3 tu je. Ataupun dia buat tahajud habis. Ataupun dia buat solat taubat. Hak nak melibatkan solat-solat biasa buat secara persendirian, contohnya witir. Imam kata kita tutup dengan solat sunat hajat 2 rakaat, maka ada masa lebih lagi. Kita pun tak buat witir, boleh buat witir balik. Ataupun kita nak mengisi dengan istikharah pasal ada hajat, boleh. Lebih afdal buat sendirian, kerana di dalam berbuat apa dia, di dalam sujud, di dalam permohonan pada Allah, kita boleh mengambil masa yang lama dalam solat sunat. Dalam solat fardu, jangan ambil masa yang lama di dalam melakukan ibadah sujud. Dibimbangi mualaf dengan imam terlalu lama, boleh menjadi seseorang itu hilang kesempurnaan di dalam solat. Waktu sujud terakhir nak minta doa, jangan panjang, memendekkan bacaan mengikut keadaan apa dia dengan imam, itu lebih baik berbanding sujud lama-lama dalam solat berjemaah, solat fardu, sehingga menyebabkan hubungan dengan imam tu jarak yang terlalu jauh. Faham tak? Nak sujud dalam rakaat terakhir, jangan sujud lama. Bila mana imam bakit duduk tahiyat akhir, kita bakit terus. Pasal ada orang yang sujud, tu imam bagi salam, dia sujud lagi. Tu imam dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, dia duduk sujud lagi, tak bagi duduk tahiyat akhir lagi. Imam berdoa baru dia bagi salam. Hak jenis gini pun boleh berlaku. Walau dia sekali dengan imam. Nanti ada perbahasan dia tentang perkara dan amalan sedemikian. Kenapa jadi begitu? Kerana dia tidak faham dan dia tidak mengambil kelebihan, dan dia lupa. Terkadang boleh membawa kepada batal solat seseorang itu. Dengan sengaja dia memanjangkan rokok dan sujud, dengan erti kata menghabiskan bacaan sunat-sunat tersebut dengan begitu lama. Contohnya bacaan sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dia pergi baca berapa? 40 kali. Menyebabkan dia tadi hilang ataupun tidak sempat ataupun tidak bersama dengan imam ketika mana duduk dalam tahiyat akhir. Kena faham. Bacaan sujud itu sunat. Duduk bersama dengan imam dalam tahiyat akhir dan memberi salam imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita bagi salam. Itu kelebihan berbanding dengan sujud bacanya 40 kali. Faham tak? Jelas. Asal ada orang yang suka sujud solat fardu ni lama, dia tak tahu sebenarnya Nabi suruh sujud itu waktu solat sunat. Solat dengan imam tak boleh. Solat dengan imam jangan cuba buat amalan ataupun perbuatan kita lebih lama berbanding dengan imam. Tak boleh, jangan. Dia ada benda-benda. Lalu pakat buat begitu, tuan-tuan, nampak solat kita tu cacat. Tu imam bagi salam, duduk wirid dah, duduk istighfar dah, tapi jemaah duduk lagi sujud. Dia nampak dia punya kedudukan tadi. Jadi hak paling boleh ikutlah. Sehingga kan kalau benda-benda yang berkaitan dengan sunat tak perlu nak baca panjang-panjang, sekadar kita mengambil kelebihan sahaja. Waktu yang paling terbaik dah. Baik. Kemudian dia kata apa dia? Sama ada dikatakan wa tata'adda raka'ataini tahiyatan wa ma ba'daha. Sama ada dia dibuat dengan keadaan mengikut dalam keadaan mendirikan dengan cara sendiri. Bi raka'ataini, dengan mendirikan hanya 2 rakaat. Fa aksara, ataupun kalau ada masa lebih, contoh nak buat solat sunat ihram ada masa lebih, maka buat fa aksara, maka lebih. Lebih tadi bermaksud lebih pada 2 rakaat. Baik. Yang dikatakan dengan lebih, baik berapa baru dengan keadaan yang dikata apa dia? Min fardin au naflin akhar. Sekali melakukan dengan keadaan berupa solat fardu ataupun solat sunat, selain daripada tersebut yang dikatakan tidak ada persamaan dengannya.
au yasqutu talbuha bizalik. Dah. Supaya apa dia? Maksudnya supaya pembebanan solat-solat tersebut berakhir dengan sendirinya lantaran solat 2 rakaat sahaja. Gini, solat fardu dengan solat sunat dia ada beza. Pertama ada beza dia di sudut niat. Yang kedua, solat sunat ni paling afdal. Solat sunat buat dengan 2 rakaat 1 salam. Dia sebuah afdal. Hak tu kalau kita nak buat solat sunat, buatlah solat sunat hak ambil afdal. Antaranya kata Nabi dalam satu hadis, solatu raka'ataini salatul laili wan nahar masna masna, kata Nabi. 2 rakaat yang ataupun solat siang dan malam. Salatul laili wan nahar masna masna. Solat siang dan malam, kata Nabi, merujuk solat sunat ni. Maka dirikan dengan cara 2 rakaat 1 salam. Solat sunat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sunat ke tuan tak wajib. Sunat. Faham maksud dia? 2 rakaat 1 salam. Kenapa dia kata begitu? Supaya ada membezakan ia dengan solat fardu. Gitu. Dia ada beza dengan solat fardu. Habis tu kalau dia nak buat 4 rakaat boleh tak solat sunat? Contohnya 4 rakaatin qabla zuhri wa ba'da zuhri. Ni hadis Nabi ni. Daripada Sayyidina Ummu Habibah Ramlah binti Sufyan. 4 rakaatin qabla zuhri wa ba'da zuhri haramahun nar. Siapa dia yang mendirikan solat 4 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka ke atas dirinya. Baik, nak buat tadi kaedah macam mana? Kaedah dia 4 terus ke 2 ataupun 2 campur 2 plus 2. Maknanya ada setengah riwayat sebut jika masa itu panjang ataupun ada ruang, maka buatlah 2 rakaat tambah 2 rakaat. Sekiranya tak ada ruang, sekiranya tidak ada ruang kerana urusan, buatlah 4 rakaat sekali. Tapi hak lebih mana molek? 2 rakaat 1 salam plus 2 rakaat 1 salam. Faham tak? Kerana apa dia? Kerana setiap kedudukan pergerakan tahiyat itu ada kelebihan dan keistimewaan. Pasal tahiyat akhir tu kan kita ada selawat pada Nabi tu kan? Kita ada selawat pada Nabi, ada kelebihan dan sebagainya. Tak. Tahiyat akhir di dalam solat sunat itu wajib. Tahiyat awal dalam solat sunat ataupun wajib itu sunat. Maksud tak? Tahiyat akhir di dalam solat sunat itu wajib. Tahiyat awal dalam solat sunat itu sunat, solat wajib itu sunat. Kita sembahyang isyak 4 rakaat. Tahiyat awal itu sunat. Solat 4 rakaat solat sunat, tahiyat awal itu pun sunat juga. Kenapa kata macam tu? Bila mana buat 2 rakaat, kita akan buat tahiyat yang wajib. Maknanya tahiyat akhir yang wajib. Buatlah 2 rakaat, 2 rakaat tambah plus jadi 4. Walaupun sunat tahiyat awal dalam solat fardu tu tuan, sunat dia bukan sunat biasa ke tuan, sah ganjaran dia. Tak. Maka dia kata apa dia? Maka dia kata tidak menjadi ataupun persamaan dalam niat. Tidak bersama dalam niat. Tak boleh nak niat sekali. Baik. Amma khusulaha fawabiha falwajhu tawaqqafahu 'ala niyati li khabarin innamal a'malu binniyat. Ni ada hadis Nabi. Kama qalahu jam'un mutaakhiruna wa tamadahu syekhuna. Tentang pendapat pahala ataupun tidak. Nak tahu dapat pahala atau tidak, rujuk pada apa dia? Ada hujah dia, ada sandaran dia, ada kaedah dia. Maka dia kata amma husulu fawabiha amma husulu sawabiha, tentang mendapat pahala ataupun tidak, fal wajhu tawaqqafahu 'ala niyyati. Maka dia kata satu wajah, satu pandangan mengatakan
bahawa hal itu alan niyati, dia bergantung pada niat. Maknanya kalau kita nak tahu pahala kita ni dapat ataupun tidak, terima ataupun tidak amalan, dia kata mesti tawaqqafahu alan niyati, kena tengok pada niat. Hak tu ibadah kita ni hadirin-hadirat sekalian. Kalau tak ada niat, tak buat niat, maka amaluhu mardudah. Amalan ditolak. Apabila ditolak, apa menatijah ke amalan kita? La tuqbalu, tak diterima. Ghairu sawabuha, ditolak segala amalan, tak ada ganjaran pahala. Tak ada. Kenapa? Asal dia niat tak ada. Kenapa dia kata macam tu? Tawaqqafahu ala niyati. Kenapa dia kata bergantung pada niat? Kerana ada hadis Nabi. Hadis Nabi di dalam hadis Imam dalam hadis 40 arba'in. Innamal a'malu binniyat. Dia kata apa dia? Hal bahawasanya amalan kita setiap yang dilakukan oleh manusia, dia bergantung dengan niat. Niat ni tuan-tuan, semayalah di antara di antara niat dia tak sama dengan ibadah lain. Puasa, panjang waktu niat puasa ni. Masuknya hari puasa, malam puasa boleh niat. Nak puasanya bila? Esok, betul tak? Niat dah malam. Ibadah lain boleh, adalah kelonggaran, adalah waktu-waktu dia. Tapi dalam bab solat dia tak boleh buat macam puasa. Nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak ni, isyak 8.28 malam ni contoh, pukul 8.20 niat dah sembahyang isyak. Sahaja aku sembahyang isyak 4 rakaat kerana Allah. Lepas nak azan, lepas azan tu imam pun duduk atas tikar sejadah. Imam kata sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis solah. Betulkah sah rapatkan sah saya apa kesempurnaan solat. Tuan apa akad takbir? Allahu akbar. Akad takbir biasalah. Tapi niat tadi tak mari. Pasal tuan kata dah niat dah pukul 8.20 aku nak sembahyang isyak bersama dengan imam jadi makmum. Hak tu dia tak panggil niat dalam solat tu tuan-tuan. Itu dia panggil niat untuk mendirikan solat fardu isyak. Tak jadi. Niat tu tuan-tuan diberi pahala tapi tidak diterima solat lagi. Faham maksud dia? Niat tadi diberi pahala dah. Kerana niat kita nak sembahyang berjemaah, diberi pahala. Tapi dinisbah kepada solat kita terima ataupun tidak, tak lagi. Kerana apa dia? Kerana solat tu tidak dilaksanakan lagi ataupun tidak didirikan lagi dan waktu tak masuk lagi. Apa maksud dia? Kalaulah waktu tetap masuk lagi, tidak didirikan lagi, tak masuk mendirikan waktu solat, maka dia tidak dinamakan niat mendirikan ataupun niat dalam keadaan solat ataupun niat di dalam takbir. Maka dia hanya sekadar berangan-angan baru, bercita-cita nak buat. Hak tu dia ada lafaz tu. Kau ada orang buat usalli fardhul isya 4 rakaatin. Nah, makmuman lillahi ta'ala. Pukul berapa? Pukul 8.20. Isyak 8.28. Sembahyang 8.40 contoh. Lepas buat solat sunat. Niat dah usalli fardhul isya. Waktu doa azan, bila doa azan isyak, niat dah usalli fardhul isya 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Begitu. Boleh lah nak niat, nak lafaz, boleh. Lafaz itu tidak boleh terpakai waktu akad takbir, tak boleh dah. Dah. Oh, kalau boleh senang tuan-tuan. Niat awal-awal. Sahaja aku sembahyang usalli fardhal maghribi wal isya. Nah, sama tu. Pasal apa dia? Dalam takbir siap senang. Akad takbir saja pasal niat, tak boleh. Dia kena niat. Dia panggil apa dia? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasad buat solat tu mesti diikuti dengan perbuatan. Qasad ta'aruf wa ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat kerana Allah. Bila bagi qasad ta'aruf dan ta'yin dalam takbir Allahu akbar, selesai. Hak tu dalam kaedah dia.
Tak mari dalam masa tu tak jadi ya, tuan rahimakumullah. Baik. Innamal a'malu binniyat, segala amalan dibuat dengan cara niat, diikut dengan cara niat. Allah Taala tengok niat. Niat tu duduk di mana dalam ni? Lafaz di bibir mulut. Al-Imam Syafi'i rahimakumullah menyebut kenapa dalam keadaan mendirikan solat diucapkan lafaz usolli, kerana nak menhadirkan niat. Kalau tak ucap macam mana? Contohnya nak semayanya isyak tak sebut usolli fardal isyak, tidak mengapa dan tidak menjadi masalah. Kenapa diucapkan? Kerana untuk menhadirkan niat dalam takbiratul ihram. Faham maksud dia? Ada orang dia tidak sebut usolli, ada orang dia terus Allahu Akbar. Dalam tu terus dia datang, sudah memadai dan diterima. Ada orang tak boleh, lepas dia kena mari dengan usolli. Sahaja aku sembahyang, dengan masa tu dia datang. Usolli tu bila? Adakah dalam takbir? Tidak, sebelum takbiratul ihram. Jangan duduk dalam takbir usolli fardal isya arba'a rakaat. Tak sah kerana angkat tangan itu mengangkat takbir dengan lafaz Allahu Akbar, bukan lafaz usolli. Apa maksudnya? Usolli itu sebelum takbiratul ihram, sebelum akad. Selepas takbir pun tak boleh sebut dah usolli, tak boleh dah. Lepas takbir ada bacaan dia. Antara apa dia? Doa iftitah. Faham tak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kama qalahu jam'u mutaakhirun. Dak. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh segulungan ulama mutaakhirin, wa'tamadahu syaikuna, dan dipegangi oleh kaum muktamad daripada guru kita, ulama kita semua. Hak ni tak ada khilaf. Bermaksud niat semua empat mazhab, semua mazhab yang berpegang kepada solat cara yang betul, cara mengikut solat Nabi, tak ada khilaf. Memang niat tu penting. Jangan kata pula mazhab Imam Hanafi tak ada niat. Tidak, semua ada. Kerana dia kata wa'tamadahu syaikuna, menjadi pandangan ataupun muktamad, semua pegangan di kalangan para ulama. Tak. Lakinna zahira kalamil ashabi khusuluha sawabiha wa illam yanwiha ma'ahu wa huwa muqtada kalimatil kalamil majmu'. Tetapi menurut pada di zahir perkataan para sahabat, kalamil ashabi, para sahabat Nabi SAW. Sahabat ni tuan-tuan orang sempat duduk di zaman Nabi, jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, maka sahabat nama dia. Sahabat ni siapa dia? Orang hidup zaman Nabi, sempat jumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, maka dia dinamakan sahabat Nabi. Ada orang hidup zaman Nabi tapi tak beriman pada Nabi, tak, dia tidak belajar dan jumpa dengan Nabi ataupun memusuhi Nabi, dia bukan nama sahabat, dia nama musuh Nabi SAW. Di zaman Nabi ada sahabat, ada musuh. Ya, sahabat ni dia beri kepada orang yang mana menjadikan Nabi sebagai tempat ataupun menjadikan Nabi itu sebagai, orang panggil apa dia? Sebagai kekasih dalam hidup dia. Sahabat. Kan sahabat ni kan dia sayang pada Nabi lebih pada diri sendiri, kata barulah sempurna iman. Sayang diri Nabi lebih pada diri sendiri, bermaksud beriman pada apa yang Nabi SAW, dan meletakkan Nabi itu tempat yang paling tinggi, bahkan dia meletakkan Nabi manusia yang paling hebat. Maka dia kata macam mana? Adalah tetap mendapat pahala semuanya, husulus sawabuh. Semua ni mengikut pandangan yang disebut oleh para sahabat, mana berkaitan dengan niat tadi, maka semua tadi dapat pahala. Niat baik lah. Wa illam yanwiha ma'ahu, dia kata apa dia? Sekalipun tidak bersamakan dalam niat, maknanya ada sebilangannya, ada mari selewat ataupun lewat sedikit, tidak seperti mana yang sebelum itu, maka diberi pahala. Wa huwa muqtada kalamil majmu', seperti mana itulah ketetapan perjelasan di dalam kitab Al-Majmu'. Wa yaqra'u nadban fi aula rak'atainil wudu
ba'dal fatihah. Baik, kita masuk kepada sunat dibaca dalam semayang sunat wudu. Sunat wudu selepas wudu, bukan sebelum wudu. Sebelum wudu nak semayang macam mana? Tak ada lah semayang sebab wudu tak ambil lagi, tu tak? Bila berlaku solat sunat wudu? Selepas wudu, ba'dal wudu. Wa yaqra'una nadban fil aula. Salat sunat wudu ni ada 2 rakaat kita nak buat. Maka menjadi sunnah dalam rakaat pertama salat sunat sesudah wudu surah apa tuan-tuan? Ba'dal fatihata, selepas daripada Fatihah kita disunatkan membaca suratul Nisa. Apa dia? Suratul Nisa ayat yang ke-64. Walau annahum izzalamu anfusahum. Tengok suratul Nisa ayat 64. Sunat solat wudu selepas baca Fatihah membaca suratul Nisa ayat yang ke-64. Sunat baca. Habis tu kalau baca surah lain boleh tak? Boleh, tak ada masalah, sunat Baik. Ayat 64 di antara dia kata apa dia? Sunat membaca dalam rakaat pertama. Nah, ayat 64 suratul Nisa. Yang mula suratul Nisa ayat 64 tadi, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah walau annahum izzalamu anfusahum. Dak ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sunat berhenti setakat tu, pendek ya satu ayat. Wasaniyati wa may ya'mal su'an yazlimu nafsahu ila rahima. Dan pada rakaat kedua suratul Nisa ayat yang ke-110. 2 ayat ni tuan-tuan menjadi tuntutan dan menjadi amalan Nabi di dalam solat sunat selepas wudu. Kita baca apa dia? Kita baca qul huwallah dengan qul a'udzu birabbil falaq contoh. Dia boleh, tak ada masalah. Dinisbah pada surah, tuan-tuan bacalah yang tuan-tuan ingat. Tapi kalau tuan-tuan hafal Quran, bacalah surah yang hafal. Seperti mana yang disebut, baca suratul Nisa ayat yang ke-64 dan ayat 110. Dah. Macam kita lah pagi Jumaat kan. Ada orang baca surah Yasin, ada orang dia amal suratul Kahfi, tak? Ada orang dia amal suratul Sajadah. Bila? Sebelum tidur ada 2 surah Nabi tak tinggal. Nabi tidak tinggal sebelum tidur suratul Mulk, suratul Sajadah. Kenapa Nabi baca ni? Kerana 2 surah ni suratul Mulk dan suratul Sajadah ni, 2 surah ni mengisahkan tentang hari kiamat. Maknanya Nabi sebelum tidur Nabi ingat. Maka Nabi baca menjadi amalan. Barang siapa yang membaca suratul Mulk dan suratul Sajadah sebelum tidur, maka dia akan dibebaskan pada suatu hari nanti, dibebas daripada terkena ataupun segala siksa kubur. Surah yang menjadi pendinding kepada umat Nabi supaya tidak terkena siksa kubur, suratul Mulk, 30 ayat. Tabarakallazi biyadihil mulk. Kita duk baca pada setiap malam. Cuma dibilakah waktu yang paling afdal kita baca suratul Mulk? Yang paling afdal adalah sebelum kita nak tidur. Habis tu kalau kita baca selepas isyak, afdal ataupun tidak? Afdal juga, tetapi tidak boleh nak melawan keafdalan sebelum tidur. Habis tu kenapa baca awal? Takut-takut pada malam sebelum tidur tu tak baca, pasal duk sibuk baca Facebook dan WhatsApp. Maka imam pun buat dulu. Tu kadang-kadang ada orang petikai. Ada orang petikai, dia kata apa dia? Menyalahi sunnah Nabi, khilafus sunnah. Kenapa? Nabi baca sebelum tidur, kita baca selepas isyak. Terbalik dia kata.
Walhasil lepas isyak tadi, sebelum balik dari sembahyang isyak tak tidur lagi, duduk melepok di kedai dia apa, dia kata tetap jadi baca Quran suratul Mulk tadi, kerana dia kata baca Quran suratul Mulk selepas isyak tadi menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak menyalahi tuan-tuan, boleh baca, tak menjadi silapan pun. Tapi kalau boleh, sebelum kita nak tidur tu kita baca sekali lagi, faham maksud dia. Sekiranya kita tak baca dah, kita baca dah tadi. Quran ni tuan-tuan tak menjadi kesilapan nak baca bila-bila masa pun. Dah, nak baca sebelum tidur pun boleh, lepas tidur pun boleh. Dah, hak tak boleh baca di mana tuan-tuan? Duduk dalam tandas toilet tak boleh baca. Hak perempuan pula bila tak boleh baca? Waktu mana kedatangan haid tak boleh baca. Hak lain tak ada masalah, nak baca sebelum pun boleh, selepas pun boleh. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia ni pelik. Baca dah suratul, baca dah bila? Lepas isyak. Tak ada, dia kata hak tu tak terlepas seksa kubur tu. Sudah. Kat kita duk baca selepas isyak, tak duk amal dekat 40 tahun dah tuan-tuan. Habis tu macam mana amalan buat 40 tahun baca suratul Mulk tu selepas isyak, adakah terkena seksa kubur? Hak tu tak kena, hak tu tidak termasuk. Hak tu tak termasuk pada sunnah Nabi, sekadar baca tu. Tidak begitu tuan-tuan, boleh ganjaran pahala. Wallahu a'lam. Bagi laluan azan insya-Allah takwa penutup.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'at. Baik sidang para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan solat wudu. Kerana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Nabi yang suka dan merutini solat wudu dan dia suka berwudu. Bukan sekadar dia berwudu, dia ada solat wudu. Antaranya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW pernah bersabda, di antaranya Nabi pernah tanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal ni di antara sahabat Nabi dan muazzin di bumi Madinatul Munawwarah. Bilal ni tukang azan bumi Madinah. Tukang azan bumi Mekah bernama apa dia tuan-tuan? Bilal ni muazzin waktu mana Nabi duduk di Madinah. Yang menjadi tukang azan di bumi Mekah, manusia yang pertama azan di Mekah ialah Abu Mahzurah. Nama dia jarang orang sebut. Abu Mahzurah ni sebelum dia Islam, dia pernah menyakiti ataupun pernah memperlekehkan azan Bilal bin Rabah. Waktu dia datang di Madinah ni, Abu Mahzurah ni dia pernah mempermainkan azan Bilal bin Rabah. Apabila berita ni tahu pada Nabi, maka Nabi SAW ni bagi tahu kepada para sahabat termasuk Sayyidina Umar pada masa tu, kalau nak ikut Umar nak pancung. Sahabat ni memang nak halau keluar je daripada Madinah. Kata Nabi, jangan kamu halau dia, biarkan aku saja bertemu dengan gerombolan mereka itu. Apabila Nabi pergi, Nabi buat apa dia tuan-tuan? Pertama Nabi jumpa dan Nabi tanya, kamu ni daripada mana? Kata gerombolan ataupun kumpulan daripada mereka, kami daripada Mekah. Dalam sesi ta'aruf tu dia kata, dia tanya kenalan, kata Nabi, aku pun daripada Mekah juga asal. Maka aku juga anak Mekah. Maka apabila duduk cakap sembang, duduk berkenalan lebih kurang begitu, tiba-tiba Rasulullah memperjelaskan kepada kumpulan Abu Mahzurah tentang bahayanya dia mempermainkan azan, kerana itu syiar kepada agama. Lepas pada tu Abu Mahzurah dengan kumpulan dia ni pun dengar dan asa keinsafan. Maka dia kata, ya Rasulullah, sebelum aku balik di Mekah ni, boleh tak aku nak minta sesuatu dengan kamu ya Rasulullah? Kata Nabi, apa yang kamu nak? Boleh tak aku nak melakukan azan di bumi Mekah? Katanya Rasulullah, silakan. Kamu balik di Mekah, kamu azan. Maka azan yang dilakukan oleh Abu Mahzurah di bumi Mekah hasil daripada keizinan dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu Madinah, bila ni muazzin Nabi di bumi Madinah. Tu kadang-kadang orang kata, betul juga, siapa dia jadi azan di bumi Mekah? Ialah Abu Mahzurah yang dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sayyidina Bilal bin Rabah ni ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kata Nabi SAW, ya Bilal, haddasani bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffan na'laika baina yadayya fil jannah, atau kama qala Nabi. Kata Nabi, ya Bilal, ya haddasani bi arja, boleh tak kamu cerita pada aku? Cerita pada amil tahu fil Islam, amalan yang paling terbaik yang kamu lakukan waktu kamu masuk Islam. Nabi tanya Bilal, mu cerita pada aku amalan paling terbaik setelah kamu Islam. Aku tak nak dengar sebelum Islam, jangan cerita waktu. Cerita amil tahu fil Islam, masa kamu masuk Islam tu apa amalan kamu baik. Maka kata Bilal, maka kata Nabi, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Kenapa aku tanya begitu? Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kaki kamu di dalam syurga, kata Nabi SAW. Masya Allah, hebat tak?
Lepas begitu tuan-tuan rahimakumullah, qala Bilal, Bilal pun jawab, ma amiltu amalan arji indi inni lam atatahharu tuhura. Kata Bilal, tidak ada aku melakukan amalan yang paling baik di sisiku, kata Bilal bin Rabah kepada Nabi. Nah, malaikat, dia kata aku ini tidak berwuduk pada waktu malam ataupun siang, melainkan aku mendirikan solat, kemudian aku dalam keadaan memperbanyakkan keadaan ataupun kadar waktu tersebut aku berwuduk dan aku mendirikan solat selepas wuduk. Apa maksud dia? Ma kutibali an usalli, setiap hari aku akan mendirikan ataupun selepas wuduk aku akan mendirikan solat selepas wuduk. Dua amalan ni bila buat. Asal ke bila wuduk, bila takkan lepas solat sunat wuduk. Dengan sebab itulah Rasulullah kata, aku dengar apa dah bunyian tapak kaki kamu di dalam syurga yang menyebabkan kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis Imam Bukhari. Nak cerita ni, mengerjakan wuduk, ambil wuduk dan dirikan solat selepas wuduk, itu ada keistimewaan. Dengar bila bin Rabah tu sendiri, mulia dia kerana bukan kulit hitam, bukan kerana dia ni lemah, tetapi dia suka berwuduk dan dirikan solat selepas wuduk. Maka dengan dalil hadis ni lah ulama sebut, siapa-siapa dia yang nak kepada redha dan nak kepada syurga, maka dia kena senantiasa mengambil wuduk dan mendiri solat selepas wuduk. Jangan semayang wuduk saja, semayang fardu daud tak boleh juga, kena semayang lah maksud dia. Tapi jangan lupa buat solat sunat wuduk selepas wuduk. Jangan miss waktu. Itu amalan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dia? Siapa dia yang buat istiqamah, berterusan, berkekalan, hak tu yang paling terbaik. Nah, ambil je buat 2 rakaat, tak ada masalah. Bukan panjang pun tuan-tuan. Tapi teringat nak baca surah tadi, yakni suratul Nisa ayat ke-64 dan 110, teringat bacalah suratul Ikhlas, suratul Kafirun, ataupun bacalah surah apa-apa yang diingat, tidak menjadi masalah. Baik, wallahu a'lam. Cukup sekarang itu, kita akan sambung pada masa akan datang yang seterusnya. Baik, itu datang daripada Allah. Kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.